Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah. Pada malam ini kita akan sambung lagi kelas pengajian tadabbur surah Al-Baqarah. Dan pada sesi yang lepas kita telah membahaskan panjang lebar lah tentang ayat sampai ke ayat 157, iaitu ayat-ayat berkaitan dengan ujian. Jadi hari ini kita akan langkah masuk kepada perbahasan ayat yang seterusnya, iaitu ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Okey, yang ini kita akan ulas sikit sebanyak tentang safar dan marwah, ataupun salah satu daripada ibadah umrah dan juga haji kita, yakni kita melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, dan itu adalah merupakan salah satu daripada amalan yang sangat-sangat dituntut ataupun yang mestilah untuk kita buat pada ketika kita melakukan haji ataupun umrah. Nabi SAW pun melakukannya ketika mana melakukan haji dan umrah, dan itu adalah salah satu daripada kita kata amal ibadah yang ada unsur-unsur ta'abbudi. Unsur-unsur ta'abbudi yang mana kita follow sahaja apa yang Allah perintahkan. Kita patuh saja kepada perintah daripada Allah Azza wa Jal. Bukan kata kita nak fikirkan kenapa reason dia. Walaupun mungkin kita tahu tentang sejarah Safa dan Marwah, iaitu ketika mana ibu kepada Nabi Ismail alaihissalam, Hajar, yang ketika itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam di tanah yang gersang di Makkah Al-Mukarramah, yang ketika itu masih lagi tak ada apa-apa, masih lagi tanah tandus lah. Jadi ketika itu Nabi Ismail masih lagi kecil, masih lagi bayi. Jadi Hajar masa tu pun dia berlari-lari lah daripada Safa dan Marwah dalam usaha untuk nak mencari sedikit air ataupun mencari mata air untuk disuapkan kepada anaknya, diberikan kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi simbolik daripada kisah tersebutlah maka disyariatkan kepada kita untuk melakukan ibadah sa'i. Cuma kita mungkin akan tertanya-tanya kenapa pula kita nak kena ulang balik apa yang Hajar ni buat, apa signifikan dia, apa point dia, kan, kenapa kena buat begitu. Jadi ini macam mana yang saya sebut tadi, dia adalah salah satu daripada amalan yang mengandungi hikmah ta'abbudi, yang mana kita tak boleh nak singkapkan, kita tak dapat nak cari apa hikmah di sebalik arahan tersebut. Macam ada setengah dalam perintah syarak, setengah ibadah yang Allah perintah untuk kita lakukan, yes, kita mungkin boleh menyingkapi hikmah-hikmah dia. Contoh, bila Allah perintahkan untuk kita berwuduk, kita berwuduk sebelum kita salat, maka itu adalah ada hikmahnya untuk kita membersihkan diri kita, menjaga diri kita sebelum kita berhadapan mendirikan salat, iaitu seolah-olah kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jal, kita berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita tengok Allah perintahkan kepada kita menyembelih, sembelih haiwan yang untuk kita makan, itu juga kita dapat singkapkan hikmah dia, yakni binatang tersebut akan lebih bersih dimakan, dan itu juga lebih mengurangkan kesakitan kepada haiwan yang disembelih itu. Begitu juga ketika Nabi SAW contoh perintahkan umat dia untuk bersugi. Of course hikmah dia semua kita tahu, yang mana dia menjaga kebersihan mulut, dan kebersihan mulut ni adalah salah satu daripada unsur penting dalam kita menjaga perhubungan kita sesama manusia. Jadi bila kita melakukan sa'i, bagi orang yang menunaikan umrah, yang menunaikan ibadah haji, agak jauh kan kalau kita fikirkan nak settlekan urusan sa'i tersebut. Agak jauh, dia kata beberapa kilometer lah jauhnya, dan kita tak boleh nak kata kita tak boleh kata kita tak faham kenapa ibadah ni disuruh kepada kita, kenapa kita kena baca itu dan ini, melainkan dia adalah satu daripada unsur ta'abbudi yang kita sebutkan tadi. Jadi mungkin kerana itu Allah meletakkan ayat ini
ayat yang berkaitan dengan ibadah sa'i, selepas sahaja daripada ayat yang Allah letakkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kesabaran. Sebab kesabaran juga adalah salah satu daripada maksud al-istislam, iaitu maksud kita berserah diri kepada Allah, dan juga keredaan. Kita mesti kena ada pasrah di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam ibadah sa'i, yang mana dia juga adalah salah satu daripada maksud istislam, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi pemilihan Bukit Safa dan Marwah ataupun sa'i antara Safa dan Marwah dipilih sebagai salah satu daripada amalan haji dan umrah kerana maksud ini. Sebab sebahagian daripada orang-orang Islam pada zaman diturunkan wahyu, mereka melihat bahawa amalan sa'i ini adalah sebahagian daripada amalan jahiliah. Para sahabat dulu mula-mula dia ingat kita tak payah melakukan sa'i, tak perlu, tak boleh dilakukan di dalam Islam. Mereka menyangka ini amalan-amalan bid'ah, tambahan-tambahan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah dulu. Tetapi bila mana Allah turunkan ayat ini yang menunjukkan bahawa sa'i itu juga adalah salah satu daripada ibadah di dalam agama Islam, dan juga merupakan salah satu daripada syiar amalan haji dan juga umrah, lalu para sahabat pun istaslamu, maksudnya sahabat pun berserah diri, mereka tunduk, mereka patuh kepada hukum dan syariat Allah. Lalu mereka juga melakukan ibadah sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ini ada dinyatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, sebuah hadis yang sahih, ketika mana Anas bin Malik ditanya oleh Asim bin Sulaiman tentang Safa dan Marwah ataupun urusan sa'i. Maka Anas menjawab, dia kata, kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Kami melihat amalan sa'i ini dulu adalah sebahagian daripada ibadah ataupun amalan orang jahiliyah. Falamma kana al-islamu amsakna anhuma. Bila kami sudah memeluk Islam, kami pun tidak melakukannya. Kemudian Allah Azza wa Jalla turunkan ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah sampai ke akhir ayat tersebut. Ini adalah sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan sebelum ni juga kita ada bincangkan, kalau tak salah dalam ayat 128 ataupun ayat 126 surah Al-Baqarah sebelum ini, kita ada membincangkan tentang urusan pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan pembinaan Kaabah ini orang kata diasaskan pada bukanlah kata pengasasan itu adalah dimulakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. So ada hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim antara binaan Kaabah dan juga pembinaan Masjidil Aqsa itu adalah hanya berbeza sekitar 40 tahun sahaja. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman bezanya lebih kurang 1000 tahun. Lama. Jadi bukanlah Nabi Sulaiman yang start membina Masjidil Aqsa, dan bukanlah juga Nabi Ibrahim yang start membina Kaabah. Cuma tidak diperincikan dengan begitu nyata di dalam hadis-hadis tentang daripada mana start. Adapun beberapa riwayat yang tidak dapat dipastikan kesahihan dan sumbernya, sebahagian ulama kata dia sebahagian daripada Israiliyat. Kononnya Kaabah ini dibina oleh malaikat awal dulu, kemudian start sampailah dia ada 3 fasa sampailah Nabi Adam AS yang renew dia punya pembinaan. Jadi ini semua antara cerita-cerita yang diceritakan, tetapi dia bukan satu kepastian. Tetapi sebab kat sana ada kisah-kisah yang menyebut bahawa Nabi Adam telah membina Kaabah, dan kemudiannya Kaabah itu telah hancur pada era Nabi Nuh, dan kemudian pada era Nabi Ibrahim ia telah di-renew semula. Dan ada lagi riwayat yang bagi tahu seolah Kaabah ni memang sudah ada tanda-tanda ketika mana dia bumi ini belum tercipta lagi. Itu antara perkara-perkara yang diceritakan, tetapi kita tidak mampu untuk nak mengesahkan
statusnya. Cuma bila Nabi Ibrahim alaihissalam membina Kaabah tersebut, dan setelah itu kan bila Nabi Ismail alaihissalam dia tinggal dekat Makkah, and masa tu juga tak ada siapa-siapa ada kat situ pada awal-awal dulu, hanya Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian bila datang kabilah Bani Jurhum, mereka ini minta izin kepada Hajar untuk tinggal di situ. Bila mana diorang ni berhijrah daripada Yaman dan melihat ada kawanan burung di kawasan situ, diorang pun boleh predict bahawa di situ ada mata air. Jadi mereka pun pergi untuk mendapatkan mata air tersebut dan mereka pun nak menetap di kawasan itu. Dan bila Nabi Ismail alaihissalam telah besar, berkahwin dengan salah satu daripada puteri Bani Jurhum dan kemudiannya ada menceraikan dan berkahwin lagi, dapat anak, dan kemudian daripada anak itu ada keturunan, maka suku sakat Bani Jurhum lah yang orang kata menjaga kawasan Mekah di bahagian situ. Dia disebut Ma'ali lah. Kemudian ada lagi satu bahagian di belah bawah sikit yang mana didatangi oleh kabilah yang lain. Ada kabilah yang lain datang, kemudian berlaku peperangan dengan Bani Jurhum, kemudian kabilah Khuza'ah datang daripada Yaman dan mereka juga berperang dengan Jurhum, dapat kalahkan kabilah Jurhum. Kemudian kabilah Khuza'ah ni juga ditewaskan oleh nenek moyang Nabi SAW, Qusay bin Kilab. Itu antara kisah-kisah yang berlaku di sekitar Kaabah. Kemudian ada satu riwayat yang mana Ibnu Hajar Asqalani dibawa beberapa riwayat dengan sanad daripada Imam An-Nasa'i. Dikatakan ala as-Safa wal Marwah sanamani min nuhas. Ada dekat atas Safa dan Marwah ni ada dua berhala daripada batu tembaga ataupun tembaga. Yuqala lahuma Asaf wa Na'ilah. Kana al-musyrikun idza tafu tamassahu biha. Bila mana orang musyrikin ni, dia orang tawaf, dia orang letakkan satu berhala ni dekat Safa, satu berhala ni dekat Marwah. So dia orang musyrikun ni dia tawaf dekat situ. Dan ada riwayat mengatakan bahawa berhala ni asal dia adalah daripada suku sakat kabilah-kabilah yang dulu menjaga kota Mekah sebelum era jahiliah lagi. Masa tu kesesatan dah terjadi. Mula-mula mereka menjaga kesucian kota Mekah sampai satu tahap ada sampai kata penzinaan itu berlaku di dalam Kaabah itu. Asaf dan Na'ilah inilah pasangan yang dikatakan berzina di dalam Kaabah tersebut. Kemudian Allah menukar mereka menjadi batu. So mereka ini kemudiannya mereka inilah yang dianggap diambil menjadi berhala yang diletakkan di Safa dan juga Marwah. Itu amalan jahiliyah dulu. Kemudian bila Allah perintahkan supaya dikembalikan syariat asal as-sa'i itu antara Safa dan Marwah, maka dibersihkan semula berhala-berhala itu, dibersihkan semula amalan-amalan jahiliyah yang dilakukan oleh orang jahiliyah sebelum itu. Sebelum itu kita nak kenalkan sikit tentang apa itu Bukit Safa dan Marwah. Bagi yang dah pergi ke haji ataupun umrah, mungkin mereka tahulah apa itu Bukit Safa, apa itu Bukit Marwah. Tapi itu pun sekarang ni dia dah macam banyak buat renovation, touch up sikit kan. Kita dah kurang sikit nampak dia punya structure yang original. Safa ni dia satu bukit yang kecil lah. Dia tak besar sangat, satu bukit yang kecil. Lebih kurang sekitar 130 meter daripada Masjidil Haram. Dia di bahagian selatan. Sekarang ni dia atas Bukit Safa tu ada kubah dan ada tulisan kat dalam tu Inna Safa wal Marwah min syairillah tu kan, ayat tu. Ini adalah ayat tempat bermulanya ibadah sa'i yang Allah perintahkan dalam Al-Quran inilah. Dan bukit ni juga sebenarnya dia menjadi saksi kepada banyak peristiwa yang berlaku sepanjang sejarah. Okay, antara sejarah-sejarah yang berkaitan dengan Bukit Safa, Nabi SAW pernah naik atas Bukit Safa ni dan dipanggil orang ramai.
Masa tu di awal-awal era wahyu ataupun era-era Islam, selepas Allah perintahkan supaya Nabi sebarkan Islam tu secara terbuka, iaitu selepas 3 tahun fasa dakwah Islam dilakukan secara tersembunyi. Dan bila orang Quraisy datang berkumpul, Nabi SAW pun cakap tentang Islam, cakap tentang iman, ingatkan tentang hari akhirat. Dan benda ni ada diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, iaitu Allah kata berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Dan dalam hadis itu bila mana Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni, Nabi SAW pun naik ke atas bukit Safa dan dia panggillah ya Bani Fihr, maksudnya wahai kabilah Fihr, ya Bani Adi. Sampailah mereka ini datang berkumpul. So bila mana mereka ini telah menguntur ataupun yang hantar wakil pun ada, termasuk Abu Lahab dan ketua-ketua Quraisy yang lain. Kemudian Nabi SAW pun kata, apa pandangan kamu semua? Nabi nak tanya dulu, kalaulah aku bagi tahu kepada kamu ada tentera yang sedang menunggu di belakang lembah ini nak menyerang kamu, adakah kamu akan percaya ataupun tidak? Orang-orang Quraisy ni dia tahu masa tu Nabi SAW sebagai seorang yang sadiq, sebagai seorang yang amin, seorang yang jujur lagi penuh amanah. Jadi mereka jawab, dia kata kami kenali engkau sebagai seorang yang jujur dan kami akan percaya. Kemudian Nabi SAW pun bagi tahu, sesungguhnya aku datang untuk nak membawa peringatan kepada kamu. Maksudnya Nabi nak seru mereka kepada agama Islam. So bila dengar tentang itu sahaja, Abu Lahab pun dia kata, celakalah kamu. Adakah kerana ini kamu memanggil kami? Kecoh betul. So dari situlah Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab yang telah memukul Nabi, kan, sesungguhnya dia akan binasa. Allah kata tidak akan memberi faedah kepadanya harta benda atau apa yang mereka usahakan. Kelak mereka akan masuk di dalam api neraka yang bergelora. Macam tu juga dengan isterinya akan membawa kayu api yang di lehernya ada tali yang diperbuat daripada api. Kemudian salah satu daripada cerita yang dikaitkan dengan Bukit Safa ni, iaitu kaum Quraisy dia ada minta supaya Bukit Safa ini dijadikan emas. Masa dia orang nak ujilah Nabi SAW. Jadi pernah satu masa tu orang Quraisy datang kepada Rasulullah SAW dan dia kata, mintalah kepada Tuhan kau, minta supaya kalau kamu betul seorang Nabi, tukarkan Bukit Safa ni jadi emas, jadi bukit emas kepada kami. Kalau betul Bukit Safa ni boleh tukar jadi emas, kami akan beriman kepada engkau. Dan Nabi SAW pun dibalas balik dengan penuh ketegasan, adakah benar kamu akan melakukannya? Dan kemudian mereka menjawab, ya. Dan setelah itu Rasulullah SAW pun berdoa. Kemudian malaikat Jibril datang sambil berkata, dia kata kat Nabi SAW, dia kata sesungguhnya Tuhanmu memberi salam kepadamu dan berfirman, kalau engkau mahu, nescaya aku akan menjadikan Bukit Safa itu emas buat mereka. Dan sesiapa yang ingkar selepas itu, maka aku akan menyiksa mereka dengan azab yang mereka tidak pernah rasakan. Aku akan timpakan kepada seluruh alam ini. Dan jika engkau kehendaki, nescaya aku akan bukakan pintu taubat dan rahmat bagi mereka. Maka Rasulullah SAW pun memilih, dia kata, aku ingin engkau membuka, wahai Tuhan, bukakan pintu taubat dan rahmat. Itu antara kisah Bukit Safa jugalah. Kemudian antara salah satu daripada kisah lain juga adalah Abu Jahal pernah memukul Nabi SAW di atas Bukit Safa. Dicerca Nabi, dipukul dengan busur panah, sampailah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib lah yang bila didengar je ada orang bagi tahu tengah pukul Nabi SAW dekat Bukit Safa, maka dia datang, dia terus pukul balik, Abu Jahal lah. Bukan macam Will Smith pukul Chris Rock tu kan, tak, pam balik kan.
Sampailah Abu Jahal pun terjatuh berdarah muka. Dia kata, engkau, you want to apa kata, insult my anak saudara. Dan masa itulah itu antara yang terjadilah masa itulah kisah-kisah yang berlaku di Bukit Safa, dan akhirnya Hamzah bin Abdul Muttalib pun memeluk Islam. Kemudian juga kita ada Bukit Marwah. Bukit Marwah dia adalah sebuah bukit kecil juga yang dia jenis daripada batu putih yang agak keras. Ni pula dia terletak lebih kurang 300 meter di belah timur, di belah sana lah. Di belah Rukun Syami dekat Kaabah. Bukit ni dia jadi tempat tanda berakhirnya sa'i. So last kali kalau kita sa'i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita akan berakhir di Bukit Marwah. Jangan buat 1, 2, ada orang tu Malaysia tu dia pergi buat double. Dia buat 1 tu Safa sampai Marwah, patah balik ke Safa tu dikira 1. Itu salah. Sebenarnya Safa Marwah 1 ni, balik ke Safa 2, pergi ke Marwah balik 3, macam itulah. Ini juga salah satu daripada ibadah sa'i kita. Yang mana ini salah satu bukit yang Hajar pun berlari untuk nak mencari air, sampailah Allah Azza wa Jal perintahkan Jibril alaihissalam untuk menghentakkan kakinya ke tempat air mata air Zamzam itu terpancur. So keluarlah air mata Zamzam selepas daripada itu. Baik. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. So inna Safa, bersafa atau melakukan sa'i antara Safa dan juga Marwah adalah sebahagian daripada syiar Islam. Bila kita kata syiar Islam tu, dia adalah satu lambang ataupun dia adalah satu simbolik, adalah salah satu alamah dengan salah satu ibadah. Agama ni dia ada syiar-syiar dia, yang mana dia merupakan satu simbolik. Jangan kita perkecilkan ataupun jangan kita memperemehkan syiar ini. Sekalipun mungkin syiar ini ada yang sebahagiannya bukan wajib, ada sebahagiannya sunat, tetapi sekalipun hukumnya adalah sunat, tetapi jika dia adalah syiar Islam, maka itu kita kena pelihara. Contoh bila saya sebut tentang isu ni, bila kata saya fight untuk nak rapatkan saf balik dalam salat, kan? Saya kata isunya bukan nak kata benda ni sunat. Ada yang kata benda ni sunat, benda sunat, benda yang bukan wajib, yang kalau tak buat pun sah lagi solat. So tak payahlah duk macam duk beria-ria sangat nak fight. Saya kata ini bukan masalah sunat ataupun tidak, tapi ini adalah masalah syiar. Masalah syiar agama kita. Tak bolehlah hanya kerana disunat kita pun biarkan sahaja. Kita tak cuba perjuangkan, kita tak cubakan kembalikan semula syiar itu. Kalau bukan kita umat Islam, bukan kita orang-orang agama di dalam majlis fatwa, dalam majlis agama ni cuba untuk nak membawa perkara ni, memperjuangkan perkara ni, siapa lagi? Persatuan Ekonomi ada perjuang dia. Kapal terbang pun ada berjuang dia. Restoran pun ada berjuang dia. Banyak sektor-sektor ada perjuang dia. Kita orang agama ni lah yang kena berjuang untuk syiar agama kita. Di kala yang kita lihat keadaan sudah pulih seperti sedia kala, manusia dah tak ada kerisauan dan kebimbangan seperti awal dahulu. Negara sudah masuk ke fasa yang lebih normal, endemik. Tiba-tiba kita masuk masjid, kita nak jadi takut. Tiba-tiba kita anggap salat ataupun rapatkan saf itu sebagai punca penyebaran penyakit. Alhamdulillah, Allah pelihara lagi. Allah pelihara kita walaupun kita rapatkan saf. Allah pelihara. Alhamdulillah. Tapi saya katakan balik, kalau macam tu kita tak payah fight lah, biar je lah. Solat raya ni, solat sunat raya ni kita tak payahlah. Benda tu sunat je kot.
Tapi kita sensitif. Sebab isu seperti salat hari raya, dia adalah satu simbolik kepada agama kita. Setelah kita menjalani ibadah berpuasa, Nabi seru kita beramai-ramai solat di tanah lapang. Laki dan wanita keluar hadir menyaksikan salat hari raya. Untuk apa? Untuk menzahirkan umat Islam, kejayaan umat Islam yang telah berjaya melalui fasa ujian bulan Ramadan. Tunjukkan kekuatan umat Islam. Begitu juga bila mana kita kata simbolik, syiar kepada rapatkan saf dalam salat. Itulah kita punya simbolik dalam kita salat berjamaah. Tengok bila mana salat jamaah sedemikian rupa pada hari ini. Jarak. Dekat mana-mana dah rapat, dekat masjid tiba-tiba jarak. Sedih kita tengok. Cacat kita tengok. Sebab syiar Islam ini tak ditegakkan pada waktu dia. Ada lagi tempat-tempat yang sangat rigid. Rapatkan sejadah je. Come on. Apa masalahnya rapatkan bahu je? Kan? Sometimes kadang-kadang kita dengar ada AJK yang marah. Ada tok imam yang marah bila ada makmum tu pakai sejadah kecil. Saya kalau nampak dekat masjid ada orang sound orang pakai sejadah kecil macam tu, saya akan sound dia balik. Kita rasa bila syiar Islam ini cuba dicacatkan, itu kita akan marah. Kita marah. Kan? Seolah paranoid dengan solat jamaah, paranoid dengan rapatkan saf. Seolah-olah masjid rumah Allah ni tak ada penjaganya. Tempat-tempat lain selamat, di masjid ni yang tak selamat. Sedih kalau kita tengok macam tu. Saya kalau pergi solat ke RNR ke apa, saya tak peduli, saya solat rapat. Saya ajak orang solat rapat-rapat. Orang-orang kita ni biasalah. Kalau tak diajak, tak disuruh, takut semua. Tapi bila seorang dua orang kita dah mula dapat, yang lain follow lah. Kan? Itu syiar kita. Sama juga bila kita syiar kita dalam kita melakukan sa'i, kita melakukan haji, tawaf, melontar, wukuf di Arafah. Itu semua satu simbolik yang orang satu dunia boleh tengok. Sebab tu kata Nabi SAW, tak ada satu ibadah pun yang mana membuatkan orang Yahudi berasa jealous, dengki kepada kita selain daripada solat jemaah kita. Dia tengok saf-saf kita. Orang bila tengok subhanallah, orang yang datang melakukan haji, di wukuf di Arafah, di bertawaf, putih semua, tak kisahlah masa tu kaya ke, yang miskin ke, apa sahaja pangkat sama je kat situ. Semua nampak daripada atas sama je. Kuat Islam. Nampak izzahnya Islam itu bila mana syiar agama Islam itu dizahirkan. We have to fight for it. Bukannya biar je. Kita kena suarakan. Kita kena ada sensitivity tu. Syiar haji ni macam-macam lah. Kan? Sebab memang haji ni satu ibadah yang memang dizahirkan secara terbuka. Wukuf even singgah di Muzdalifah, melontar di Mina. Semua tu satu simbolik. Sebab tu bila Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala asy-syahral harama wala al-hadi wala al-qala'id wala amina al-baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwanan. Allah puji orang-orang yang memperjuangkan, yang mengagungkan syiar Allah ni. Allah kata, dzalik wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu semua termasuk daripada taqwa di dalam hati. Berbalik kepada ayat tadi, inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamar. Siapa yang
niat dia untuk melakukan ibadah haji ataupun umrah di Baitullahil Haram, fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, maka tidaklah menjadi kesalahan untuk mereka sa'i di antara Safa dan Marwah. Kenapa kita kata tak ada dosa kat situ? Dan bunyi tak ada dosa ni macam seolah-olah macam benda ni tak dituntut. Maksudnya sebab ini nak menjawab kepada isu sahabat. Sebahagian para sahabat yang menganggap bahawa ibadah sa'i masa tu zaman jahiliah, cumanya masa tu dia dipalit dengan tawaf lagi dekat apa nama patung-patung berhala yang diletak dekat Bukit Safa dan Marwah. Dia ingat benda ni bukan sebahagian daripada syariat. Kemudian bila Allah kata no, we have to run, kena sa'i dekat situ, maka Allah kata tak salah, tak dosa pun. Itulah tuntutan dalam kita menyempurnakan ibadah umrah dan haji kita. Daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu riwayat Al-Bukhari, qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah fatafa bil bait thumma shalla rak'atain thumma sa'a baina as-Safa wal Marwah. Ketika Nabi SAW datang ke Makkah, Nabi SAW melakukan tawaf, kemudian Nabi salat 2 rakaat, kemudian Nabi melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian Nabi SAW membacakan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik untuk kita ikuti. Dan antara sunat perkara yang kita lakukan ketika mana kita naik Safa Marwah, kita orang kata berjalan sa'i di antara keduanya, ada disebut dalam hadis Jabir radhiyallahu an. Ketika panjanglah hadis riwayat Muslim ni, dia cerita tentang ni hadis yang kami kena hafal masa dekat Madinah dulu, masa kita belajar kuliah hadis dulu. Ini hadis dia panjang gila, berapa muka surat, sampai ini menjadi satu hadis yang wajib. Sebab banyak student nak cheating, dia tak mau hafal hadis ni panjang, tapi lecturer tu tahu, dia kata hadis ni wajib masuk exam dan wajib ditasmik. Kena tasmik hadis tu panjang, so kami terpaksa lapar panjang tu kan. So antara dicerita panjang, Jabir ceritakan tentang haji Nabi SAW. So salah satu part yang sa'i dia, Jabir radhiyallahu anhu kata thumma kharaj minal babi ila Safa. Kemudian Nabi SAW keluar, lepas habis tawaf tu Nabi SAW keluar daripada tempat pintu itu pergi menuju ke Bukit Safa. Falamma dana minas Safa, bila mana Nabi SAW sudah hampir dengan Bukit Safa, Nabi pun baca innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Ayat tadi yang kita bacakan. Abda'u bima bada Allahu bih. Ini salah satu zikir ataupun ucapan yang sunat untuk kita bacakan ketika mana kita nak melakukan sa'i. So bila kita sampai ke Bukit Safa, kita baca innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Abda'u bima bada Allahu bih. Kita bermula dengan apa yang telah Allah mulakan untuk kita. Kemudian kita mula dengan Bukit Safa. So kita naik Bukit Safa kan. Sekarang ni dah ada batu mama lah. So kita naik kan. Kita ni naik Bukit Safa tu pun dah tengah-tengah kan. Padahal kecil je. Dan bila mana naik Bukit Safa, kita pusing, kita nampak Kaabah. Kita boleh nampak Kaabah lebih kurang 130 meter saja daripada kita. Kita menghadap ke kiblat kita iaitu menghadap ke Kaabah. Kita pun start bertahlil dan bertakbir. Kita ucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Kita baca 3 kali, kemudian kita berdoa kepada Allah apa-apa doa yang kita nak. Kemudian kita turun dan kita pergi ke Bukit Marwah. Bila mana kita naik Bukit Marwah, kita pun baca benda yang sama seperti mana yang kita baca ketika mana kita naik Bukit Safa yang tadi itulah. Sekarang ni ada skuter, ada macam-macam kan. Jalan boleh tahan juga tu, tapi jalan-jalan ni kita slow, kita minum kan. Dia ada bunyi-bunyi dia kan dekat situ tu. Seronok, masya-Allah. Dan jumhur ulama ataupun majoriti ulama berpandangan bahawa hukum sa'i ini adalah wajib kita lakukan
masa Safa, masa haji dan umrah kita wajib untuk nak kita lakukan antara Safa dan Marwah. Wa man tatawwa khairan, Allah kata dalam ayat ni tadi, iaitu siapa yang melakukan ibadah ekstra, ibadah sunat luar daripada apa yang Allah fardukan kepada kita, fa innallaha syakirun alim. Allah pasti akan membalas pahala kita, Allah akan membalas ibadah kita, Allah akan membalas kesungguhan dan usaha kita. Kemudian setelah Allah bicarakan tentang ayat ini, Allah berpindah kepada ayat yang lain, iaitu ayat yang berkaitan dengan hukum kita menyembunyikan ilmu. Sebab kewajipan para ulama adalah mereka menjelaskan kepada manusia hukum hakam agama, menjelaskan kepada ulama ilmu-ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang mesti diketahui oleh orang-orang Islam. Tapi ada sebahagian daripada cendekiawan ataupun ilmuwan-ilmuwan ataupun tokoh-tokoh ataupun ustaz-ustaz ni yang mana mereka ini menyembunyikan kebenaran. Mereka tahu perkara itu benar ataupun mereka memanipulasikan kebenaran. Maka apa balasannya? Allah kata dalam ayat 159, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesiapa sahaja yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan kepada mereka ini, yang berupa hukum hakam, yang kebenaran, apa-apa risalah yang Allah turunkan tetapi mereka menyembunyikan. Apa Allah kata? Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu akan dilaknat oleh Allah. Apa maksud laknat? Laknat ni adalah dijauhkan daripada rahmat Allah. Makna laknat daripada sudut bahasa at-tardu wal ib'ad. Maksudnya dijauhilah, kena jauh, kena tendang jauh. Wa yal'anuhumul la'inun, dan juga mereka ini akan dilaknat oleh orang lain, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia. Dan sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Abi Daud, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Siapa yang ditanya tentang satu ilmu lalu dia menutupinya, dia menyembunyikannya, maka dia akan dihujani, akan dibaling, dirajam dengan api batu daripada neraka. Tapi kat sini jangan salah faham. Maksudnya kita kena sembrono, dia cakap nonong dengan alasan kita tak nak sembunyikan ilmu. No. Tapi di situ terletak takwa kita. Kita kena balancekan antara takwa dan juga tidak menyembunyikan ilmu ni. Orang yang boleh balance, dia tahu bila contohnya ada orang bertanya kepada dia satu masalah, khususnya berkaitan dengan hukum hakam, nak berkaitan halal dan haram, dia bimbang kalau ilmu yang dimiliki tidak mencukupi, ataupun dia bimbang, dia tersalah di dalam memberikan fatwa. Dia tersalah memahami konteks, kondisi orang yang bertanya itu, lalu dia memberikan satu fatwa yang tidak tepat. Dia bimbang, mungkin dia melangkaui daripada batasan ilmu yang sepatutnya dia ada. Sebab manusia ni bila dia menjawab, itu lain macam. That's one. Pada masa yang sama, dia tak boleh nak sembunyi je. Dia tak nak kongsi dengan orang. Dia belajar ilmu, dia tak nak kongsi langsung dengan orang. Macam kita pernah sebut sebelum ni, orang yang berilmu tu dia ada zakat dia. Macam mana orang yang berharta itu ada zakat dia bila sampai nisab. Orang yang berilmu pun ada zakat dia. Zakat dia adalah dia berkongsi sebahagian daripada ilmu dia. Kalau tuan-tuan perempuan tanya pada saya lah, sejujurnya kalau saya lah, personally saya akan beritahu, saya orang yang sangat takut untuk nak menjawab apa-apa persoalan, khususnya berkaitan dengan hukum hakam. Walaupun benda tu kita tahu ataupun kita jelas,
Tetapi perasaan itu is different. Bila kita nak bagi tahu pada orang dalam keadaan yang kita khawatir apa yang kita sampaikan ni dia tak faham, atau kita khawatir apa yang kita sampaikan ni disalah erti, ataupun apa yang kita jawab kepada ni tidak sesuai dengan keadaannya. It's very tough. Sebab tu saya macam jenis orang yang tak suka menjawab soalan, sebab kita takut. Kita takut mungkin hawa nafsu kita mengatasi ilmu kita. Kita takut mungkin ada unsur-unsur takabur yang akan merosakkan jawapan-jawapan kita. Maka kita rasa susah. Itu saya orang yang paling tak suka kata nak jadi mufti ke, nak jadi soalan, tak nak. Tapi jangan kata kita menyembunyikan kebenaran ataupun ilmu. Sekadar yang kita tahu tu kita jawab. Ada kalanya kita nukilkan ini daripada fatwa sahabat, ini fatwa daripada ulama sekian, ini daripada mazhab sekian. Kita sebut benda macam itu supaya kita bebas daripada tanggungjawab fatwa tersebut. Kalau orang tanya, saya tak pernah gembira untuk nak jadi mufti, ataupun gembira nak jadi ustaz-ustaz yang nak menjawab soalan-soalan masyarakat ni, tak ada. Sebab benda tu saya tahu salah langkah dia boleh menarik kita ke dalam api neraka, wal-iyadzubillah. Tapi jangan kata kita tak kongsi ilmu. Ni kita kongsi ilmu ni kan. Kita ada kelas-kelas sikit. Tapi saya tak gairah lah. Orang kata saya bukan orang yang nak beria-ria lah untuk nak bagi kuliah ke, nak buat kelas ke, tidak. Satu. Sebab yang pertama sekali, saya tahu benda ni amanah dan tanggungjawab. Bila dia melibatkan agama, benda ni sensitif. Sebab kita semua akan dihisap dengan setiap tutur kata kita. Apa yang saya ucapkan, Allah akan tanya balik. You cakap hari tu macam ni, you ada amalkan tak? Itu masalah besar kepada saya nanti. Ataupun kita akan bercakap sesuatu yang dikhawatiri melanggar disiplin ilmu. Kita dikhawatiri mungkin keegoan kita menyebabkan kita belasah je cakap, kita belasah je jawab, kita putar belit untuk nak cover diri kita. Benda macam tu banyak berlaku. Saya takut benda tu terjadi. Dan apa yang paling saya takut adalah kita menjadikan agama ini sebagai punca ataupun kita mendapat pendapatan. Itu benda yang paling saya risau. Sebab niat tu penting. Ramai orang dia ignore benda ni kan. Tapi bagi saya it's very dangerous things. Mungkin perasaan-perasaan itulah membuatkan saya menyampaikan kuliah seadanya. Apa yang saya rasa saya nak bagi, saya bagi. Dan bukan kata kita menuntut ilmu, tapi kita mengukur kadar diri kita. Sebab kata pesan Abdullah bin Mubarak, i'rif qadrak. Taulah kadar kemampuan kamu. Taulah kadar dirimu. Jangan nak over, jangan nak tamak, jangan nak gairah dapat itu dan ini. Nothing. Dunia is nothing. Katakan, sikit masa lagi kita semua akan berpindah. Kita akan pergi bertemu dengan Allah. Apa sangatlah apa yang kita ada ni sekarang ni kan. Sekejap je. Jadi, itu benda-bendanya lah. Kemudian Allah SWT sebut dalam ayat yang 160, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali mereka yang taubat, yang kembali. Bila orang kata taubat ni, means you have to go back to the place that you tak buat kesalahan tu. Wa aslahu, dan orang-orang yang membaiki amalan mereka. Wa bayyanu, yang mereka yang menjelaskan kepada manusia apa yang sebelumnya mereka sembunyikan, ilmu-ilmu itu. Maksudnya kat sini kita boleh nampak salah satu daripada syarat kita bertaubat, salah satu kita nak menunjukkan taubat kita adalah taubat yang benar, taubat yang nasuha, adalah
adalah kita jangan ni putus ni. Sini sini. Ya. Kejap putus. Yeah. Aku tu dah sengitkan apa punya handphone. Alright. Okay. Salah satu daripada syarat kita melakukan taubat adalah kita bertaubat, kita kembali, kita tidak mengulangi balik kesalahan yang kita lakukan. Wa aslahu, kita baiki diri kita, be a better person, jangan ulang balik, dan bukan setakat ulang, kita jadi yang lebih baik. Wa bayyanu, maksudnya kita cover balik apa yang kesalahan yang kita lakukan sebelum tu. Kalaulah sebelum tu kita menyembunyikan ilmu, kita kena jelaskan balik apa yang telah kita sembunyikan itu. Jangan diam sebab tak tahu. Itu antara syarat kita bertaubat. Faulaika atubu alaihim, dan mereka itulah yang akan mendapat taubat. Akan mendapat taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anat tawwabu ar-rahim, dan akulah yang maha menerima taubat, dan akulah yang maha pengasih. So itu salah satu yang mengandungi isu dalam kita bertaubat. Sudah bertaubat ni bukan masalah you buat kesalahan, you bertaubat, you buat kesalahan, bertaubat dalam macam tu. Tak ada perubahan. Itu bukan taubat namanya. Itu mempermainkan taubat. Orang yang bertaubat, macam kita bacakan ayat tadi, satu dia kena kembali. Kalau orang tu tinggalkan solat, jangan tinggalkan solat. Wa aslahu, baiki lagi solat dia, tambah lagi kualiti solat dia, jaga dengan lebih baik. Wa bayyanu, daripada tadi kalau dalam konteks ini dia inilah, dia kalau disembunyikan ilmu, dia bagi balik ilmu. Dalam konteks orang yang tinggalkan solat, dia kena memperbanyakkanlah solat dia, barulah taubat itu akan diterima. Ayat 161, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang mati dalam keadaan mereka ini kufar, ulaika alaihim la'natullah. Walaupun dalam ayat ni bercerita tentang orang-orang musyrikin, orang-orang ahli kitab yang mereka ini ditahu kebenaran risalah Nabi SAW, tetapi mereka menyembunyikan sehingga sanggup mereka mati dalam keadaan kufur mereka, seperti mana orang-orang Yahudi. Mereka inilah yang dilaknat oleh Allah. Dilaknat ulaika alladzi alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka ini akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh sekalian manusia semua. Sebab kerana mereka menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan hakikat, kerana mereka ini nak menyesatkan manusia ataupun menyebarkan kekufuran mereka. Khalidina fiha, dan mereka akan kekal di dalam api neraka, ataupun mereka ini akan sentiasa dilaknat dan dilaknat dan dilaknat. La yukhaffafu anhumul azab walahum yunzarun, yang mana azab mereka ini tidak akan diringankan, apatah lagi mereka mati dalam keadaan yang kufur. Walahum yunzarun, Allah tidak akan memandang mereka, tak akan melihat mereka dengan pandangan kasih sayang. Mereka tidak akan mendapat belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut tentang urusan yang berkaitan dengan al-ilahiyah dan juga al-ubudiyah. Ini Allah ceritakan dalam ayat yang 163. Daripada ayat-ayat yang lepas, kita faham bahawa Islam itu adalah bermaksud al-istislam. Islam itu adalah bermaksud kita berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, daripada sudut qalban, daripada sudut hati kita, ataupun luaran kita, tingkah laku kita, daripada segi i'tiqad kita, dari segi ilmu kita, dari segi amalan kita, semuanya kita kena berserah diri kepada apa yang telah Allah tetapkan dalam hukum hakam agama syariat kita. Dan bila
Kita bahaskan sebelum ini tentang orang-orang musyrikin, orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka-mereka yang ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sanggup menyembunyikan kebenaran. Maka Allah pun memulakan kembali ayat yang seterusnya, refresh balik tentang hakikat tauhid yang paling agung, asas kepada syariat kita. Yang mana Allah kata dalam ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Apa yang kamu sembah itu, Tuhan yang kamu sembah itu adalah satu. Esa, hanya senya dia, yang tak ada sekutu, yang tak ada yang sepertinya, yang tidak boleh disamakan apa-apa dengan sesiapa sekalipun, baik daripada sudut sifatnya, baik daripada sudut perbuatannya. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. La ilaha illahu. Jangan faham pula tu hu, bolehlah zikir hu. Dah huwa dalam bahasa Arab tu maksudnya dia tu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah tu asalnya. Tapi disebabkan ayat ni disambungkan dengan sifat Allah yang seterusnya, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tiada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan dialah yang Maha Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih Ar-Rahim. Tuhan yang kamu sembah itu, yang berhak untuk disembah itu, yang hanya senya berhak untuk disembah itu adalah Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih, yang memiliki nama-nama yang mulia, yang menunjukkan bahawa ihsan Allah Azza wa Jal kepada para hamba-Nya. Dan penciptaan manusia ini juga, apa yang Allah ciptakan juga untuk manusia ini semua adalah sebahagian daripada rahmat Allah kepada hamba. Dan bila Allah utuskan para rasulnya kepada kita juga, Allah turunkan kepada kita kitab-kitab suci, juga adalah sebahagian daripada rahmat Allah SWT. Bila Allah jelaskan tentang syariatnya kepada kita, juga adalah sebahagian daripada rahmat Allah. Bila Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, itu juga adalah sebahagian daripada rahmat Allah kepada kita, supaya kita dapat meraih syurga Allah yang penuh nikmat dan kekal abadi. Dan tidak mampu untuk kita nafikan dengan kita menjaga syariat Allah ni dengan sebetul-betulnya, barulah kita dapat mentahqiqkan, merealisasikan ubudiyah perhambaan kita kepada Allah Subhanahu. Ini menunjukkan maksud Islam, maksud istislam, penyerahan diri kita secara total kepada Allah SWT, seperti mana kata-kata Nabi Ibrahim AS dalam surah Al-Baqarah ayat yang 131 yang kita dah bahaskan, aslamtu lirabbil alamin, aku menyerahkan diri aku kepada Rabbul Alamin. Dan bila kita buka muka surat yang seterusnya, apa Allah SWT kata, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma ini ayat yang 164. Kita muka surat yang seterusnya ini, saya kira insya-Allah kita bicara pada minggu yang akan datang lah. Bukanlah minggu akan datang kita tak ada, sebab minggu hadapan kita sudah masuk kepada fasa bulan Ramadan. Bila kita masuk ke dalam fasa bulan Ramadan, maka saya lebih suka untuk kita fokus kepada ibadah Al-Quran, kita fokus kepada salat kita fokus kepada benda-benda lain lah. Imam Malik rahmatullahi alaih bila masuk bulan Ramadan ditinggalkan kuliah-kuliah hadis yang diajarnya, ditinggalkan, dia hanya fokus kepada baca Al-Quran, dia lebih luangkan masa untuk diri sendiri. Jadi bulan depan, minggu hadapan adalah bulan Ramadan, so kita menangguhkan kuliah kita insya-Allah sepanjang bulan Ramadan ini untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada kita semua untuk kita lebih menumpukan ibadah harian kita yang lebih spesifik, khususnya
ibadah yang specialized lah untuk diri kita, Al-Quran yang kita selalu abaikan, ibadah-ibadah lain kita fokus kat situ insya-Allah. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang lebih baik dan juga Ramadan yang lebih bermakna insya-Allah. Jadi moga kita bertemu lagi insya-Allah, kita bertemu lagi selepas daripada Ramadan. InsyaAllah saya doakan semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang diberkati dan diterima oleh Allah yang pertama daripada kita semua, dan insyaAllah moga Ramadan ini juga menjadi Ramadan yang lebih baik bagi kita, menjadikan kita hamba Allah yang juga lebih baik untuk kita. Jadi sekadar itu sahaja dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.